baca berita yang banyak sangat opening montage. Dan untuk hari yang ke-5 kita akan bersama dengan mana Hel Husaini tadi? Hel, kau boleh tak request? Yo, ingat. Okay, Tomok nanti Tomok nanti dah DM. Nanti dah cari cover tersebut. Dan hari ini kita akan bersama dengan yang lain. Wajah. Tak payahlah. Aku tak faham kenapa aku punya guest semua tak semenggah atau tak? Tak, itu baru intro yang betul. Lagi sekali. Dah. Tak payah. Tak cakap. Tak, ulang balik. Macam, okey, sekarang ni kita nak menjemput artis. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Hel Husaini. Sakit pula hati kita. How are you? Very good, very fine, thank you. How are you, Hel Husaini? Oh my God, I'm so missing my friend. Hel. Sekejap, aku nak tanya. Aku bodoh sikit pasal benda ni. Kenapa? Memang sound dia kalau jadi dua orang dia jadi slow Slow ke? Is my voice slow? Tak, I mean tak tahulah sama ada dia bercampur sebab sound dua orang dia jadi macam slow sikit. But tak apalah, boleh kot. Kita tanya orang dekat floor. Oh my God, on the floor. Can you please tell us whether our voice is slower or not? Okay. Hel Husaini, kenapa kau nampak semakin muda? Aku tak faham. Filter, buat tukar. Filter buat tukar. Tak adalah. You look so young. I think because of that topi kan? Thank you lah. I take that as a compliment, a professional compliment. Wow. Hel kat mana Hel? Saya di depan PC saya, berada di dalam mini studio saya. Dekat rumah ni? Dekat rumah. Wow, actually macam dah boleh rekod dekat rumah tu. Power bukan? Sangat power. Bila kat Hel Husaini nak buatkan satu lagu untuk Nana Mahazan? Apa dia? Ya, aku geram dengan sound ini. Kenapa sound ni perlahan? Apa aku boleh buat sekarang? Kau tak dengar ke? Hello. Tak, bukan. I boleh dengar tapi dia macam slow sangat. Oh, mungkin kena dekat-dekat macam tu? Mungkin. Kita boleh berbual bicara begini? Maybe. Okay tak, bila ni soalan ni soalan serius Hel Husaini. Bila Hel Husaini nak buat satu lagu untuk Nana Mahazan? Mana main lagu aku? Tak payahlah. Hel Husaini boleh buat lagu banyak untuk orang lain tau. Boleh buat lagu untuk Nabila Razali. Boleh buat lagu untuk, siapa lagi kau buat lagu? Kat siapa? Hel Husaini. Hel Husaini. Kan, tapi tak tahulah mana tahu dapat air tangan Hel Husaini kan, kita nak buat jingle Nana Mahazan Beauty. Macam tu mana tahu? Boleh yang penting bayar je sis. Bayar je kata dia. Let's go. Next question. Oh wow. Baik. Okay, Hel Husaini di pandemik ini apakah aktiviti semasa? Sebab tak boleh buat show kau. Kau punya lain lah ni Hel. Tak. Bukan lain. Tak ada masalah dengan lain. Okay. Apa aktiviti saya pandemik ni waktu pandemik? Lebih banyak sebab kalau nak kata bekerja tu memang tak lah sebab kita duduk rumah. Bangun tidur tak sedar hari apa. Kau tanya aku soalan serius ni Nana? Tak ada buat apa?
Sangat serius. Ni saya sangat serius. Sejak saya mendapat aura untuk menjadi pembaca berita malam semalam, jadi lebih serius soalan ni. So, no, exactly like macam dekat rumah, kat rumah macam what's your routine like? Macam tak kira kerja kan, you got 2 babies. So 3 orang sekarang ni. 3 orang kan? So dengan diorang Sekejap. je lah. Nah, kenapa dia orang kata Hale blur dan Hale punya Hale ada masalah lain ke? Memang kau tak bayar ke apa ni? Kurang ajar. Kejap, adakah bermaksud aku kena off dan masuk balik? Dah okey dah. Dah clear. Nak okey. Ni nak line Hale tak okey. Handsome ya. Oh sebab dia blur tu nampak handsome Hale. Eci. Gurau lah. Habis ni Hales. Okay. Habis fan Hale. Report akaun Nana Mahazan. Habis. Okay, tak ada kita gurau-gurau. Okay. Dah okay. Now dah okay. So, I just want to know your routine at home. Macam saya bangun pagi, masak, kerja sikit kat rumah, mop lantai, macam tu. Okay, aktiviti saya sekarang since pandemic saya rasa saya dah boleh ambil kelulusan untuk jadi full time daddy. Duduk rumah. Seksi bunyi dia kan, full time daddy. Kan? Wow. Daddy! Okay. Lebih kurang macam tu lah. And then, apa dia? Behave nak. Kita dah janji nak. Alright, behave. Okay, behave. Okay, behave. Aku soalan serius je hari ni. Jangan tak ada gelak Okay, betul. Habis. Okay. I bangun tidur, of course, anak, spend time dengan diorang, and then settlekan kerja apa yang boleh and try untuk survive. That's all. To be as positive as I can and try untuk menjauhkan diri saya. Taklah menjauhkan. Cuma bila waktu time yang saya tak perlu, saya try untuk avoid social media. Faham tak? Sebab macam mana nak cakap? Tak tahulah, saya cuba untuk menjauhkan cuba untuk menjauhkan diri saya dengan social media. Itu memang daripada dulu. Saya memang kalau macam ada selalunya free time, saya kasihan kerja saya and try untuk avoid social media. But then again, as you know, your fans are waiting for you. Macam you post only pasal your kerja kan. But tak adalah sampai berbulan bertahunnya. Cuma maksud saya macam tak adalah macam saya nak slide 24 jam, nak tengok what's happening, apa benda apa semua. Because I tend untuk cepat tak nak terpengaruh dengan social media punya vibe tu. Faham tak? That I need to do banyak benda kat sini. Okay, Hale pakai phone apa? Soalan tu menjurus ke? Menjurus kepada kalau you pakai iPhone, which I pakai iPhone, so I tahulah you ada screen, so you boleh tengok berapa jam you on social kan. You boleh track kan berapa lama you were on social media, how many hours. Oh, tak pernah tahu. Tahu tak? Tak, it's just me. Memang tak pernah tahu It's just me, memang perangai I daripada dulu. Kalau macam waktu time I bekerja atau apa, I cuba untuk tak terlalu fokus dekat social media lah. Macam okay, kerja. Bila kerja, I perlu post atau apa, I buat. Other than that, I tak adalah macam I nak scroll ke apa. Maybe I akan ada spend masa sekejap, lepas tu dah. That's it. Well, it's very good. Sebab macam ramai kita, I think including me as well, bukanlah kata addicted to social media, but we tend to glued kan. Tengok macam consume and then for me macam kita business kan, kita harus fikir what type of content kita nak create and but as for you, but for me benda tu it's totally tak ada masalah pun untuk siapa yang macam yelah kerja, memang kerja kita melibatkan social media. Cuma I macam kalau boleh I nak elakkan supaya I tak buat benda-benda yang macam I takut kadang-kadang yelah kita manusia kan, kadang-kadang kita boring sangat kan, kita terpost benda bukan-bukan pula. Kan orang meluat pula. Jadi jauhkan diri kita daripada social media dan mungkin kalau especially waktu time kalau saya tengah marah ataupun
waktu time yang saya rasa mental saya tengah tak betul, itu adalah saya akan jauhkan daripada handphone. Okay. Supaya saya tak berkelakuan benda yang bukan. Faham. Seorang health ni adalah orangnya yang macam mana? Penyabar. Because you're now a daddy. Mungkin juga. Benda tu banyak membantu saya sebenarnya. Tapi saya memang daripada dulu, saya jenis yang pemendam. Faham? Pemendam adalah sabar. Tidak. Pemendam dan sabar itu totally different thing. Pemendam dan, ya, untuk you pendam tu, you perlukan tahap kesabaran yang tinggi. Kalau tidak, you tak boleh pendam. Contohnya kalau macam ada orang tu kan, tiba-tiba datang kat you, menonong like marah you or whatever. Kita akan bersabar dan pendam. Macam kita tak perlu nak bergaduh dengan dia kalau you rasa you tak ada buat apa-apa. Faham tak? Bukankah kalau orang yang pendam tu adalah orang yang berdendam? Dia tak berdendam. For me macam kalau benda tu tak make sense, buat apa I nak panjang-panjangkan benda. Konsepnya. Dia easy. Dia sangat easy. Ya ke, babe? Sekejap, tanya Brian sekejap. Oh, dia dah panggil geng lah. Alamak. Tahan getaran. Aduh. Boleh check dengan Mr. Brian, okay? I sangat cool, okay? Ya. I can see. I mean, every time kalau kita keluar pun memang sangat cool. Ya lah, kalau kau dah makan penuh lah mulut, nak uncool je, dia memang cool. Okay, apa yang bestnya menjadi seorang Hil Husaini dan apa yang tak bestnya menjadi Hil Husaini? Oh, wow. Jarangnya orang tanya soalan ni. Wow. Bestnya jarang kan? Rasa macam wow. Okay, sebagai seorang public figure ke atau sebagai seorang yang personal Hil Husaini? Sebagai orang yang bernama Hil Husaini. Awak nama apa? Overall lah, secara generalnya. Okay, overall Hil Husaini. Bestnya kan? Overall. Hil sangkut. Yang best dia, okay, bestnya menjadi Hil Husaini sekarang adalah mungkin saya boleh cakapkan Alhamdulillah lah. Mungkin perjalanan saya sekarang ni berbaloi dengan apa yang telah saya lakukan sebelum ini. So dia membuahkan hasil. So saya boleh katakan Hil Husaini yang sekarang ini amat bersyukur dengan apa yang terjadi. Okay, tu yang best yang jadi Hil Husaini. Tak tahu lah, saya tak tahu macam mana nak Tak, bukan. Aku jenis yang tak reti nak cakap macam mana apa best jadi aku. Macam kan aku nak vin. Aku tak reti. Okay. Bukan apa yang bestnya Hil Husaini macam I get to create song and express myself through my song ke, or aku best jadi Hil Husaini sebab aku banyak menang anugerah juara lagu ke. Itu aku cakap. Takkan semua benda tu menjurus kat Ravin. Aku tak reti. Sebab tu best lah. Okay lah, overall semua best tak lah. Okay, apa yang tak best dia jadi Hil Husaini? Oh, yang tak best banyak. I tak tahu mana nak start sebenarnya. Okay, yang tak best 3 je. Yang tak best memilih untuk dengan siapa kau berkawan. Satu, terlampau. So, itu tak best kan? Tak best kan? I am friendly tapi I cuba tapis untuk siapa yang untuk masuklah hidup I. Faham tak? Faham. So sebab ada certain orang kan dia boleh ada life yang sangat free yang macam okay, I can go all out. You know? Faham. I can have the best time of my life dengan siapa-siapa saja and just macam I sendiri I rasa that's one of the yang tak bestnya menjadi Hil Husaini sebab kena limitkan benda tu because I really don't need lots of drama dalam hidup I tak perlu benda tu. The high hopes that people gave to you, give to me. Expectation. The expectation especially. Yang ketiga
Sign here ni teruk. Yang ketiga adalah saya suka travel tapi jarang dapat. Yang tu tak best. Tak best. Masa dekat London hari tu, tiba. Okay. Okay, apa Alright, tadi next soalan question. Okay, if you're not a singer, kau adalah seorang apa, Hil Husaini? Aku mungkin adalah seorang pengasuh. Pengasuh kanak-kanak. Ya, tak kisah pengasuh. Kejap Okay. Sekarang okey tak? Line. Tolonglah cakap line saya makin okey. Better. Okay, kita cuba. Kenapa ada wifi, is it? I don't know. Okay. Okay, apa tadi soalan? Soalan dia, if you're not a singer right now, apakah kau menjadi? Saya adalah seorang pengasuh dan kemungkinan saya adalah fotografer. Ooh. You suka ambil gambar or you have the eye of, memang you suka ke atau ada mata? Before saya menyanyi, saya adalah seorang fotografer. Itu adalah apa yang orang tak tahu. Dan saya membuat fashion. Okay, tengkuk tu bagi panjang sikit. Okay. Lidah letak kat dalam langit. Bagi cengkung sikit. Okay. Patutlah tak jadi model. Lidah letak kat langit. Lepas tu? Okay, so dia akan buat features you lebih tajam. That's a tip, nampak? Okay, cuba buat biasa. Lepas tu, and then you press your lidah dekat langit. Biasa senyum ke tak? Okay, biasa dia buat muka biasa. Okay, and then now press. You akan nampak you punya ni akan naik ke atas. Tak tekan, tekan atas. Begitu runcing. Runcing betul. Faham. Teknik. Patutlah selama ni muka aku sebesar pinggan. Tak tekan. Tak payah nak muka pinggan sangat Fotogenik tak, I? Mak. Terpesona. Aku terpesona. Okay. Siapa tahu dia duduk kat mana? Aku rasa macam nak letak pencawang lah kat sebelah rumah dia ni. Sakit hati pula kita. Alah, sumpah. Still line. I think you punya bilik studio ni dekat bawah ni bawah basement Okay, how about kalau I keluar ni, I masuk balik, tiada masalah. Kita ceka. Teka. Dah cakap lain tak okey. Boleh like saya tahu rumah dia. Jeep, kau tolong settlekan rumah Hel. Kau tolong hantar satu pencawang kat rumah dia. Kau tolong jadi antena kat atas tu. Macam ni pula kat bumbung tu kan. Line okey tak? Kiri sikit. Kiri sikit. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Okay. Alright. Boleh? Clear. Dengar tak? Test 1 2, test 1 2. Mic check 1 2, mic check 1 2. No. Lah, audition. Yes. Just make a wish on your life. Hey. Sorry lah. Tiba-tiba lagu tu baru nak keluar. feel.
nak feel. Baru nak feel. Love. Okay, kau nak kau. Your life, your life, your life. I'm in love. I love Boyz II Men. Apa nama dia ni? Hel. Yep. Husaini tengok tak? Apa dekat nama dia ni? Netflix? Apa nama dia ni? Sebab kau lagi kat situ. Husaini, tengok tak dekat Netflix ada satu cerita tu, apa nama dia, babe? This is pop. This is Pop. This is This is Pop. 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 P-O-P. Pop. This is Pop. Belum. It's a Rancangan documentary. sekarang ni adalah It's a documentary. Rancangan 24 jam rumah ni adalah pingpong. Ping pong. Faham? Laluilahnya. Selama-lamanya pingpong. Lagu Ping Ping Pong Pong DJ kegemaran Empress. Husaini. Lagu pingpong kegemaran? Hmm. Ada. Lagu pingpong kegemaran, lagu Cumbalaka. Cumbalaka. Macam mana? Barulah Ping Pong. Jumbala. Anak-anak kau tak takut ke tengok lagu tu? Jumbalaka. Tak tahulah. Dia orang suka Jumbalaka. Okey lah. Suruh dia try ni. Bukan. Apa tu yang penguin 3 ekor tu? Pingu? Bukan pingu. Bukan. Apa penguin 3 orang tu? Dekat suka tengok. Ponytail. Nenek. Tak lagu ponytail. Awak pula urban. Kita pula rancangan-rancangan desa. Dia sama-sama lah dengan Ping Pong tu. Ayo. Popaupe. Ni. Okay, never mind. Okay, kita tak cerita pasal lagu anak-anak ya. Okay, Sebab sambung. Okay, kalau Husaini tidak menjadi penyanyi, dia menjadi fotografer. Seorang Tapi fotografer apakah dan juga sebenarnya- seorang pengasuh. Pengasuh part time. Okay. Apa sebenarnya yang menjentik hati Husaini untuk menyanyi? Who triggered your interest? Yes, semua orang feeling dia pandai nyanyi kan, and you have a very good voice. Macam mana kau rasa macam, I can really sing. What triggered you to start singing? I rasa macam siapa yang trigger tu, I rasa tak ada. Memang I nak menyanyi. Trigger sendiri? Sebab benda tu, Right. because benda tu buat I rasa macam, even though kalau masa dulu I kerja, apa-apa kerja I buat, I rasa I nak menyanyi. Walaupun masa tu aku punya suara tak sedap, tapi aku tetap feeling boleh menyanyi. Faham tak? So benda tu datangnya daripada angan-angan sendiri, angan-angan jenin tu. And then I started berangan dan tulis lagu when I was 16, 17. Wow. Yeah. Like meaning that masa 16 tu memang ada terdetik aku akan menjadi penyanyi satu hari ni. Macam tu? Entah. It's just that I memang minat. I tak ada terdetik macam I nak jadi penyanyi atau apa, tapi memang I minat music. Aku sanggup macam ambil kaset tu, rakam lagu-lagu kat Light and Easy tu untuk aku nak nyanyi. Kaset dulu yang kau rekod balik atas track lain. Lepas tu mengamuk abang aku maksudnya sebab masa tu aku rekod atas Tupac punya kaset. Zaman kaset ni dah lama lah, Hil. Zaman kaset How old are you, Hil? Apa maksud dengan lama kau tu, Hil? Tak, maksudnya zaman kaset lama lah, zaman-zaman kakak. Zaman saya jugalah. Sebab kita punya umur taklah beza sangat. Berapa
26. Tak jauh. Tak jauh. Awak baru 27. Selang. Brian pula Tak jauh. 28. Tatan? Tatan 18. Tak ada melampau lah. Tak Baik, Tam. Okay, 25 je. Hai Kelly. Ada Kelly. Alamak. Kak King Okay, dah masuk tadi soalannya. Okay, when you were 16, you decided ataupun you memang tahu you suka music, you record dekat atas kaset, you try buat lagu sendiri. In your family ada yang menyanyi ke ataupun memang you dengar siapa masa tu, artis mana pujaan you, like the first artis yang you minat dan menguatkan lagi, yes, I want to be like this person. Ada? Yes. Lion Hill ni geram lah dia. Okay. Yeah. Lagu Hijaz yang you suka masa tu? Saya minat Hijaz. Yelah, the lagu Hijaz yang masa tu yang you suka? Banyak. Fata Morgana. Tahu ke tak Fata Morgana tu? Tak tahu, mungkin dengar mungkin tahu. Cuba nyanyikan sikit lagu tu. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia. Pernah dengar. Sambung. Pernah dengar tapi tak hafal. Sebab masa kita kat sekolah dulu kita ni dengar Spice Girl. Nana buat cover memang A+. Tak cover, betul. Yelah masa tu mungkin lah kan kita muda. Ikhlas ni bagi tahu ni. Faham. Boleh ikhlas. Okay, saya banyak sebab dulu zaman sekolah kan, kalau macam awal-awal dulu saya banyak lebih kepada lagu-lagu nasyid. Memang kat sekolah dia masuk kumpulan nasyid? Ada, sekolah. Sama. Lagu apa nak kau nyanyi? Betul lah. Dah jenam kita masuk nasyid. Masa tu lagu apa nak? Masa tu lagu ni. lagu ni. Apa tu lagu dia? Macam ni, jap. Bukan Sepohong Kayu, lagu dia macam ni. Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya, riang gembira menyambut tiba, lahirlah putra yang utama, tercipta satu lembaran sejarah di tanah muda. Yeah. Itu lagu kita nyanyi tu. Baik. Panjang nak nyanyikan tu. Ni alah. Okay, lepas tu pertandingan pertama yang Hill masuk adalah? Pertandingan pertama yang saya masuk masa tu saya form 1 dan bodoh lah. Okay. Masa tu kenapa? Malu doh nak cerita. Okay, saya punya dulu ada angan-angan. Okay, angan-angan kan. Kau feeling kau boleh menyanyi sebab kau baru terpilih masuk kumpulan nasyid. So kau nak nyanyi solo, pergilah wakil sekolah, pergilah nyanyi masa tu kat pertandingan mall mana. Tak silap saya masa tu ada Eliana apa semua tau. Sebelum Eliana direkrut. So masa nyanyi kat situ. Oh wow, okay. Masa tu Eliana tak tahu dia antara yang ni lah, dia yang top 3. Aku tak tahu tempat berapa. First note aku nyanyi, dia bukan tak masuk key dek. Dengan tempo pun tak masuk dek. Ke laut dalam? Sebab mengigil punya pasal. Dia ke laut dalam. Dia macam, di kau pernah berkata aku. Dia macam, lagu apa masa tu dia? Kau nak pergi mana? Tapi masa tu kau sedar?
Adakah masa tu dia sedar dia ke laut dalam? Oh, Dia tak sedar tapi dia macam reaksi orang tu macam macam tu. Masa tu lagu apa? Lagu masa tu adalah lagu Indigo, Andai Kau Pergi. Andai kau pergi, andai kau pergi. Andai kau pergi, yes. Masa tu kan beli masa tu kau pergi kedai kan ada jual CD karaoke kan, yang koleksi karaoke. So tu antara lagu yang kononnya macam menguji vokal lah. Vokal saya masa tu. So Okay, ingat kita kau cuba nyanyi paling sedap. Pasal -1. Cepat kita dengar nyanyi Andai Kau Pergi versi habis tingkatan. Okay, sekejap Aduh. Mana lagu tu lah, mula-mula verse dia. Wait. Seketika itu, bukan, tu bukan. Audio One, VCD Audio One, lagu-lagu karaoke, lagu Fazal Latif, masa tu kita nyanyi. Kita pun masuk pertandingan nyanyi juga tak, lagu Apa Sebenarnya, lah tiba. Kau nyanyi lagu apa situ nak? Apa Sebenarnya. Oh. Masa ni aku Oh, dah habis sedap dah tu. paling sedap, paling straight. Oh, ad lib. Paling. Masa tu aku macam dia punya gerak, kau tahu tak? Gerak dia macam kiri, kanan, macam tu. Tak. Dia macam tu je. Oh, tak. Bendera. Bendera. First timer. Masuk tu first timer. So kantoi pula tengok badminton. Okay. Kau ajar. So, okay. Nyanyilah lagu tadi. Aku dah tunjuk dah macam mana nyanyian dia. Okay. So masuk ya. Jika pernah berkata akulah segalanya, apa kau rasa dengan dia nyanyi dengan aku nyanyi masuk tak? Tapi itu form 1 kan? Form 1. Tapi bahasa yang dah minat tu, betul-betul minat form 4 lah, 16 years old kan, masa tu cakap 16 tahun. Ya, masa tu macam setakat nyanyi-nyanyi kat sekolah-sekolah, tapi tak adalah macam write lagu apa semua, not like macam fully kau rasa berangan yang rasa kau nak jadi penulis masa tu. Faham. Okay, move forward selepas habis sekolah, lepas habis SPM, masuk apa? Saya kerja A&W. Kenapa? Okay lah, I suka corny dog. Kan? Okay. Tapi kan masa tu kan, tak tahulah you ingat ke tak, tapi masa tu my favourite because I kerja A&W sebab apa tahu? Sebab I suka makan nasi tu. Diorang ada nasi kari. Ni tahun bila ni? Ada. Diorang keluarkan satu nasi tu nasi kari. So aku fikir aku nak makan benda tu hari-hari. So aku kerja je kat sana untuk aku makan benda tu. Faham. And selepas tersebut, betul. Sebab apa kerja dekat situ? Sebab saya suka makan makanan dekat situ? Sebab saya suka makan. Sebab banyak kan peluang kerja kan, lepas habis sekolah kan orang pergi venture macam-macam kan, retail apa. Tapi I decided untuk kerja kat NW because I like dia punya nasi masa tu. Kalau yang NW dua je. Corny dog tu dengan waffle. Waffle dia tak suka kan. Root beer float dia. Ui, sedap pun. Boleh order lagi tak ni? Okay, lepas masuk NW and lepas tu ni apa? Kerja bila apa? Masuk AF? Bila masuk AF? 2014 lah masuk AF. 2013.
2013. Yang Okay, masuk. lepas tu kan, okay, nak jadi cerita pasal music career. Lepas je I habis daripada AF and then I masuk One in a Million. That's my first ever audition. Yang masa tu saya dapat pergi top 80 and then I messed up because I didn't remember the song. But I know the song, faham tak? Lagu apa masa tu? Bad Day. Memang bad day kau habis masa tu. Memang kau bad I day. had a bad day. Na. Okay. Yeah. Daniel Powter. Yes. Daniel Powter masa tu. So, pilihlah lagu tu. Masa tu sebelah saya adalah Faizal Tahir. So, masa tu, eksklusif betul lah rancangan kau ni. Semua benda dapat Of course. Mbak, kata sayang okay. Wake Up Now. So, masih ANW. Okay, masa sebelum One in a Faizal Million Tahir. tu, masa One in a Million tu, I remember masa tu top 80 semua akan pergi ke The Curve, jumpa The Curve. And banyak sebenarnya benda-benda yang manis kat situ. Dan yang buruk dia adalah aku dimalukan di halayak ramai. Di masa tu memang Hello ni layak lah dimalukan. Memang pathetic betul kau nyanyi masa tu. Bad Day tu lah. Masa tu dah memang lirik dia body Bad Day. Engkau pula pandai pergi bawa lirik nyanyi macam kau nak piadato. Depan judges bawa lirik nyanyi. Kau pula bijak masa tu. Dia macam sebelah tu Faizal Tahir. Sebelah saya tu Faizal Tahir masa tu try untuk tolong saya untuk bisikkan lirik, untuk cakap lirik. Itu macam baiknya Abang Faizal. Thank you Faizal. Okay, lepas tu Cause you had a bad day. Okay. So masa tu kan, okay, saya sebagai seorang yang biasa, so macam banyaklah sastra jumpa artis-artis sebab banyak artis-artis yang masuk. Artis-artis yang masuk. So masa tu tiba-tiba sebelah saya lalulah wanita-wanita yang cantik, lalulah Dayang. So Dayang tengok macam pilih. ada. Saya tengok je dia makan masa tu kat meja sana. Macam macam hebat lah. Rasa macam kau dalam kelompok-kelompok macam artis lah masa tu. Lepas tu audition menggigil kau balik. Lepas tu seminggu tak keluar rumah sebab dia keluar BT tu kan. Terus tak keluar rumah. Malu. Masa tu balik kampung, orang kampung macam inilah budak yang Bad Day tu. Ini yang bad day betul tu. Yes. Lepas tersebut, lepas fasa One in a Million, masa One in a Million lepas fasa One in a Million and then I try a lot of audition. Memang banyak gila audition. And then I try Mentor 2. Mentor 2 masa tu tak lepas juga. Masa tu under Yasin. Tapi dia kena pilih antara dua, so saya tak terpilih. And then the next year saya try masuk Mentor lagi, Mentor 3. Masa tu yang dengan Black. Muka kau macam gigih betul budak ni. Okay. Muka kau macam which is very good. I like. Gigih betul lah. Okay. So lepas tu masuk Mentor 3. Masuk Mentor 3 dapat pergi ke final punya tu lah yang ni. So saya jadi protege kepada Jacqueline Victor masa tu. Love. Yes. Jacqueline Victor masa tu dengan Errol sama, Errol AF. Errol yang komen kat semua orang punya. Okay, lepas tu audition. Betul lah. Jik kata saya macam Alia, lebih kurang lah. Alia pun lebih kurang saya lah. Audition banyak pergi masa tu. Sebab because masa time tu saya fikir macam I really want to challenge myself whether benda ni sampai bila sebenarnya. So bila macam contohnya okay, One in a Million saya dapat top 80. So the next year tu saya try untuk push diri saya. Okay, mungkin boleh top 70 atau mungkin kau akan boleh pergi lebih daripada tu. So dalam jangka masa tu saya try belajar lagi.
So dalam jangka yang masa tu saya try belajar lagi. Right. So tapi masa tu you bekerja lah as a photographer during that day. Ke masih dekat Yes, ANW as a photographer, betul. Okay, dah jadi photographer lah masa tu. Banyaklah benda saya buat dulu. Dan then lepas masuk mentor 3, okay, lepas tu dah stop sekejap. Saya stop sekejap daripada mana-mana audition because I thought masa tu maybe luck saya tak ada dalam muzik mungkin. Okay. So saya bekerja di sebagai takbir sampailah ada this one band masa tu banyak bantu saya dari saya menyanyi band. So kau nyanyilah majlis-majlis orang kahwin, apa-apa function yang ada. So daripada situ itu sesi pembelajaran for sesi pembelajaran because I masa tu antara dia macam kau nak stop tak nak stop, tapi dalam masa yang sama why not macam aku just stick apa yang aku boleh buat, which is menyanyi atau menghiburkan orang, which is buat orang happy. That's the main purpose lah yang I suka sebenarnya. Yeah. Right. And then panjang betul cerita ni sebenarnya. Okay, pendekkan je. Lepas tu masuk AF duet. Masuk AF duet ya dengan Azhar. Macam mana boleh nak duet? Because all this while you were alone. Tak juga, masa mentor tu kan dah pernah duet sekali. Dengan? Errol tu. Tu duet ke? Masuk duet ke? Tak, masa tu duo. Oh, okay, sorry. Tak tengok masa tu. Okay. Sebab tu busy kerja. Okay. Okay, so 2013 masuk AF, masa tu lah Hail Husaini. I think after AF you really shine as well, soalan you tanya macam mana boleh masuk dengan Azhar. Okay, saya boleh masuk dengan Azhar masa tu sebab dia adalah sekolah yang sama dengan saya. So dia menyanyi nasyid. So senang lah untuk kita orang practice harmonize apa semua benda tu, chemistry dah ada lah. Faham. So saya terus projek Azhar masa tu. AF first time buka untuk siapa yang nak buat duo, kelainan lah masa tu. So saya cakap Azhar, why not? So Azhar pun kata okay jom. Masa tu apa lagi, kau pergilah. Betul. Because you were different. Ya, masa tu alhamdulillah lah. Tapi masa time tu dia lebih kepada Azhar sebab Azhar masa tu dia jambu kan. Aku pula kebam masa tu. Kau elok lah masa tu. Lepas tu, ya. Okay. Dia macam just nice. Your sound are different, just nice lah. Maksudnya masa AF tu kau letup lah masa tu kan. Masa tu dah ada Aisyah kan. Siapa lagi ada masa tu? The best part is Nabila. I rasa banyak produk yang berjaya sampai sekarang alhamdulillah because of the hard work. I think kita ada Nabila, kita ada Amira, kita ada Indah, kita ada Aisyah, kita ada Azhil. Dan Faizul. Yang menang. Okay, lepas Yang menang. Yang menang betul. Dia kat mana sekarang Oh, Lizzie Jeb menang set pertama, weh. Congratulations to Team Malaysia. Yay. Sorry, aku pause sekejap. Okay, lepas tu? Tengok tu. Oh, yang menang tu tadi, si Faizul tu. Dia buat apa sekarang? Ada keep in touch? Tak ada. Sebab? Okay, lepas tu tak. Bukan. Sebab dia sekarang ni dah ada family. So dia banyak spend time masih dekat Sabah. Oh, okay, faham. Ya. Okay lah, Hil. Lepas tu Lepas tu dah. Lepas tu dengan Dayang, meletup, Jumpy. Let's talk about Jumpy. Jumpy boom. Jumpy, okay. Mana aku dah start Okay, Jumpy adalah antara lagu yang paling berantu. Orang paling ramai gelakkan aku kenapa aku buat lagu tu. Faham tak? I remember that moment ada few orang-orang yang cuba downkan saya and saya bawa tau lagu tu macam pergi propose kat sini, propose kat sini. Macam mana lagu ni, macam lagu ni. And masa tu saya hampir saya boleh kata 90% orang yang bukan team saya yang saya try propose lagu tu semua macam
benda ni, kau buat lagu slow ke apa ni, ada gelak-gelak, ha benda segala. So permulaan lagu tu di reject sangat banyak. Until tiba-tiba me and my team masa tu decided macam okay lah, kalau lagu ni memang orang dah tak nak tolong kita, and then kita buat sendiri. So masa tu ada Alif, Taufik, apa semua kerja sendiri yang memang duit poket tak ada apa semua, tak ada gaji, tak ada apa. Semua buat sendiri, pergi hantar sendiri. So Alif bagian pergi hantar radio, so I pergi interview, pergi ni semua kira buat sendirilah masa time tu, awal-awal tu. Until lah alhamdulillah masa tu lagu Jampi tiba-tiba naik and orang rasa quite fresh masa tu. So jadilah Jampi. Wow, amazing actually kan, because at first you kata 90% orang tak believe in that song. Ya, nak. Cuba bayangkan kau bagi orang dengar lagu tu, orang cakap macam, apa benda lagu kau buat ni? Depan all the orang-orang besar industri. Really? Adakah masa tu kau rasa macam terguris? Kau rasa Of macam course. you hate the industry at that time? Kau rasa apa masa tu? Of course, masa tu sebab okay, dah lah masa tu aku baru pergi solo. And then I just like macam nak cakap mencuba, okay? Mencuba untuk keluarkan produk sendiri. So mungkin pada masa itu tidak bersesuaian dengan pendengar-pendengar ataupun telinga yang mendengar masa tu yang saya bagi. Mungkin diorang tak rasa benda ni akan menjadi satu Jampi lah. Pada masa itu. So quite frustrated tu ada, tapi it doesn't stop me untuk nak move forward, because I believe yang I rasa masa time tu yang this might be my last chance, and I really put like a lot of effort dekat lagu ni. Me and Ezra Kong masa tu, and Ezra Kong pun masa tu macam bela-bela alam dia, sampai sekarang lah dia bela-bela alam tapi Dek kau Ezra dia bela-bela alam, tapi kita orang dua-dua memang betul-betul try untuk push benda ni, because we put effort dekat lagu Jampi ni, walaupun orang gelak kan gelak lah. So So itulah sebab itu ada pepatah mengatakan what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger and a little wiser. Okay. Lepas tu job macam gini, job masuk macam ni non-stop Hil. Lepas Jampi. Dan bila? Itulah masa awal-awal tu kau jugalah, sebab macam okay, I never had atau I tak pernah ada that peluang untuk menjadi di depan mata orang, sebagai the front man yang selalu orang pandang, ataupun the vibe yang orang bagi macam it's Hil Husaini with the lagu Jampi. So itu first time saya mendapat first hit lagu Jampi, dan kadang-kadang ini adalah antara sebab-sebab kenapa saya menjauhkan diri saya kadang-kadang daripada social media. Alright. Because sometimes dulu awal-awal apa yang saya belajar dengan diri saya, because of I tend untuk kadang-kadang bila benda, yelah we having fun ni atau ni atau apa, kadang-kadang saya terpost benda-benda yang kelakar tu, kadang-kadang saya rasa kelakar tapi benda tu mungkin agak sensitif pada orang lain. So banyakkan benda-benda macam tu terjadi, so saya nak menjaga sensitivity semua orang, better saya menjauhkan diri dan saya dengan social media sebentar kalau ianya bukan kerja. Got it. Faham tak? Got it. So benda-benda macam tu lah. So I learn from my mistake, which is kalau benda yang saya rasa tak perlu, then tak payah. And social is more about your work lah. Adalah once in a while you share about your babies, about Helena, about siapa tu Hilman and Hilmi. Helman and Helmi, yes. Nana antara orang yang terawal tahu Nana? Yes. Ya ke? Yeah. So cute. Come on. That journey for you, that fasa Hil Husaini sangat megah, show lebak gila, and one after another, after Jampi and then Haram, and then you name it, hati ini dilukai, bukan hati ini, hari ini, and banyak kan lagu kau masa tu. And suddenly
tak lain. Dah lama tak kerja DJ, sorry. Lepas tu, and why that moment that you decided untuk Helena masa tu? If you don't mind sharing lah. Okay, Helena adalah sebelum waktu lagu okay, saya boleh cakap Helena ni adalah rezeki terbesar saya yang banyak mengubah hidup saya because of benda ni pun saya jarang sebenarnya share dengan orang bekas benda ni tu personal, but malam ni tak pula alang kan. So masa saya ambil Helena masa tu, I decided benda tu dia bergerak daripada hati tau, because saya masa tu fikir macam ini melibatkan nyawa orang. Faham tak? Nyawa seorang bayi yang tidak bersalah, which is saya rasa macam tu. Dan so malam tu saya tak nak cakap banyak because niat saya adalah first kali adalah nak menyelamatkan bayi itu dulu. And then saya decide macam mana. So bila dah apa semua proses apa semua, malam tu saya ingat dalam bank saya cukup tau. Cukup untuk aku makan. So bila cukup untuk makan tu, bila kita pula bodoh, kau ingat bil macam pergi bil nak ni set apa semua macam bil biasa kau pergi hospital cocok on the mom yang RM100, RM200 kan. Masa tu tak tahu lagi pasal benda-benda macam ni. So bila pergi tu macam habislah duit account tu. So bila keluar tu macam menggagau tu. Saya ingat masa time tu, and then I was like, saya doa banyak dan macam okay, mana aku nak dapatkan susu, mana aku nak dapatkan lampin, what's next, apa aku perlu dapatkan. But Alhamdulillah Tuhan tu dia mudahkan semua benda. Sampai sekarang saya rasa benda tu tak jadi masalah pun untuk saya dan keluarga saya membesarkan Helena. Dia macam tu lah. Janganlah masa tu tak nak betul nak. Aku cakap terus terang aku terpaksa pinjam duit kawan-kawan aku untuk masa tu nak belikan preparation untuk Helena. And that thing yang aku rasa kat diri aku macam aku terpaksa tebalkan muka, terpaksa ni because sekarang ni aku dah buat keputusan untuk menjaga keluarga aku, membuat keputusan untuk menjaga and masa buat keputusan tu aku sebenarnya tak bagi lagi tahu keluarga aku. Itu masalah aku. Wow. Dalam 3 hari selepas tu baru aku bagi tahu. So because of atas pendaftaran apa semua, because kalau bayi perempuan kan kena didaftar oleh keluarga, bukannya lelaki bujang biasa tak boleh benda tu. So harap korang semua clear, okay? Make that clear. Okay. So bila dah settle benda tu semua, Alhamdulillah lah. Sampai sekarang saya rasa Helena is one of the miracle yang berlaku kat saya, and saya tak rasa benda tu satu macam cakap masa awal-awal tu, because kau daripada seorang remaja tiba-tiba kau ada baby, dia jadi macam what am I doing. Lepas tu macam lepas tu kau bagi susu. At that maksudnya moment decision really sekejap je, like you don't sekejap. Really fikir berbincang siapa, tak sempat. Betul. You just decide. Faham. So benda tu sebenarnya tak pernah nak terlintas dalam hidup saya. Dia jenis nekat macam tu kan? Dia terus, because call tu dia memang terus direct terus macam tu. Okay, ada ni macam mana proses. Terus datang, that's it. Dia tak ada masa nak berfikir lah masa tu. Amazing. I think a part of it why you are so successful now, because Allah janji kalau kita buat satu kebaikan, banyak kebaikan yang akan dibalas balik insya-Allah. So like you said, Helena rezeki, and now you got 2 more babies, Hilman and Hilmi. So you're gonna be such an amazing father. You are already, right? Thank you so much for sharing that. Actually, walaupun kita selalu lepak ke kan, I never really ask that question kan, because kita lepak kita suka mengabar cakap benda apa aku tak tahu kan. Kadang-kadang balik aku cakap apa dia. And saya pun sebenarnya aku pun jarang kot cerita benda-benda yang personal ni, tapi malam ni macam aku cerita je. Thank you so much. And you do it on my show. I really appreciate it, Hil. Okay, Hil, macam mana pun yang semasa I appreciate it, kau tidak boleh lari dengan tunjuk
aja. Tunjuk aja aku sifu sedu. Tak. Tunjuk aja. This is aja, right? So aku akan tunjuk kat dalam ni. Then you're gonna answer the question inside here. Boleh? Kau cakap stop. Sebab kita punya so far dalam masa 5 hari ni guest yang kelima kan. Paling banyak sekali Sherry Al-Haddad 5 soalan. Until you get it right, you kena keep on answering. Okay. Boleh? Kau tapis-tapis tak soalan tu? Tapis-tapis tak? Ni adalah soalan orang Instagram bagi dengan juga soalan aku cari. Okay? Ready? Cakap stop. Stop. Okay. Soalannya. If you had to change your name, what would your new name be and why? If you had to change your name, you had to. Kau cakap tak nak, saya nak nama ni. Tak. Kalau kau terpaksa juga menukar nama. Max Martin. Ooh. International. Tak boleh lah, aku tak boleh. Kalau orang tanya macam because that's my inspirasi. So nama tu macam quite besar lah. Yeah, I want to be Max Martin. Max Martin Who is he? Dia adalah seorang pengelopo muzik pop yang sangat hebat. Wow. And then you should watch that This Is Pop on Netflix. I think ada pasal dia. Selepas anak aku tutup dia punya platform. Alright. Dah betul satu soalan je. Tapi tu bukan soalan, tu pengenalan. Sebab dia bukan soalan. Baik, Jajak Anna. By the way, siapa-siapa yang ada teks-teks minta bantuan tu ke apa, kalau boleh DM DM belakang nanti. Okay, itu je. Kau cakaplah stop. 4 tahun aku dah godeh. Stop. Okay. Ini adalah lirik lagu dan you have to guess what song it is. Okay? Tenteram semula hati gundah, dapat mambang indah. Tu je. 2 line. Lagu, okay, ada clue tak? Lagu hip hop? Lagu lama. Tenteram semula hati gundah, dapat mambang indah. Tenteram semula hati yang gundah. Bukan Ada tulis lagu P. Ramlee. Betul, lagu P. Ramlee. Apa tajuk dia? Lagu apa? Ada yang cakap lagu Zain Azim. Zain Azim tak. Amuk. Oh, Masam Manis. Okay, sorry. Tajuk dia. Masam Manis. Masam Manis. Filem. Korang bagilah tajuk dia. Masam Manis. Dalam air terbayang wajah lah. Dalam air. Pernah dengar. Pernah dengar Okay, tak. Next. Aku je stop kan. Okay, dah stop. Lambat lah. Lagu lagi. Kau selalu di hati, tak ku dekati. Dua dunia kita berbeza. Dunia kita lagu Datuk Siti Nurhaliza. Dua dunia. Macam mana lagu tu? Betul Betul. Betul Kau selalu di hati,
tak dekati tua dunia tidak berbeza. Betul kan? Yeah, betul. Tanya, jadi soalan yang ketiga dan yang selanjutnya akan marah ke pusingan akhir menentang. Bring it on. Bring it on. Oh wow. 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 Thank you so much, Hail Husaini, for today. Thank you so much for sharing actually. Banyak benda that you share. Sejam je. Kau dah lama kau dah tengok badminton kan? Okay, last question. Last question before you go. Best advice yang you dapat dan daripada siapa? Best advice I tak tahu lah. I rasa I jarang dapat advice sebenarnya. Sebab kalau macam family saya pun jenis yang straightforward. Lizzie Jiang dah menang. Okay. Tak tahu lah advice ni. But I kalau macam personally I banyak advice diri I. Wow. Maksudnya you cakap dengan diri you sendiri. Hey. Ya. Kau kena tabah. Baiklah, macam tu. Dia macam kau jangan buat onar dengan hidup orang. Kau faham tak? Faham. Konsep dia macam tu lah. Nasihat nasihat Dayang ada bagi advice tak? Ada orang tanya. Ada lah juga kadang-kadang bila nyanyi tu lah. Ada sikit. Sudah nyanyi lah. Nyanyi pentas advice jangan tu je lah. Dia advice apa biasanya? Dia cakap you nanti nyanyi elok-elok kita perform elok-elok. Jangan ke laut dalam macam Form 1. Dayang baik kan? Dia very soft spoken. I love her. So anyway, bila nak kahwin? Sebenarnya saya bagi terus terang je Jangan tanya lagi depan ni Okay, saya baik. Ready. Okay, saya memang ready je nak kahwin sebenarnya. Dah, tu je. Wow. Anytime, bring it on macam tu. Maksudnya siapa masuk Minang on? Tak payah tu, macam tunggu, kau tunggu je sikit lagi, kau tunggu. Sabar jap, kau sabar jap macam tu. Kau sabar je. Wow. Adakah Hil akan membuat satu perkahwinan yang gah seperti selebriti-selebriti tanah air? Tidak. Saya rasa macam yang kita dah saya Okay, seperti yang macam korang dah bincang. Hey, okay. Malaysia? Bukan, Malaysia. Bukan, maksud saya bincang dengan diri saya. Okay. Saya dah bincang dengan diri saya. Saya selalu kalau macam, okay, contoh lah kan, kalau saya berkahwin satu hari, maybe saya akan buat just as minimal as it can be. As minimal. Yeah. Jangan relax santai-santai. Nana Mazan ada ni tak? Ada dalam invitation tak? Of course, insyaAllah. Dia kalau boleh kahwin, kahwin pagi pergi apa semua settle pak kahwin dah, malam kerja. Wow. Baik. Workaholic nama dia. Workaholic. Kan. Tapi Hil Husaini adalah seorang yang sangat flamboyant. You like really, you know, sangat yang besar kan when you clip, when you dancing, your song, when you do this. Okay, bila bekerja saya suka kelihatan besar. Tapi bila personal, saya lebih suka untuk benda tu lebih special dan lebih ni. And then saya jenis yang, macam kalau as simple as it can be. Itu yang paling best. Maksud tu tema apa? Nanti senang nak siapkan baju. Kata kejut dah boleh siap daripada awal.
Aku tak nak jawab apa-apa. Okay, next question. Dah habis dah. Thank you so much Hil Husaini. Thank you. Sorry, aku memang sejenis mother of segala penggalian ya. Okay. Yes. Thank you so much for spending time for entertaining everybody. I think this COVID ataupun this pandemic banyak memberikan you know, Ya, orang kata banyak rasa bagi pengajaran sebenarnya and banyak bagi iktibar untuk kita. You know, this pandemic apa benda yang banyak mengajar I is that how to appreciate sebenarnya kehidupan tu. exactly. Like, So dalam keadaan stres, yeah, pandemik ni kita gembira kita orang Hil. dia buat I recall banyak benda dulu yang I rasa why, and I wish that I can go balik dulu just untuk merasa benda-benda itu and not to fix it, just untuk rasa benda tu balik. Exactly. And yeah, I rasa macam kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak macam tu, kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak macam tu. And banyak sangat benda yang saya rasa lepas habis benda ni yang akan membuat saya lebih terbuka kepada kehidupan. Right? Yeah. That's very To good. appreciate Mungkin people especially. kan macam before this Hil kata dia sangat limit, dia sangat tapis kawan dia, circle dia sangat kecil. Mungkin lepas ni dia akan berkawan dengan semua orang. Dia tak adalah sampai saya tak berkawan dengan semua orang. Saya tak adalah sampai jahat sangat. Tak ada. Cuma macam kalau Kawan, I mean like berkawan. Bukan tak I berkawan. mean, berkawan tu berkawan. Saya okey dengan semua orang. Cuma kalau benda yang lebih rapat menjerumus kepada benda-benda yang personal tu mungkin limited lah. Faham? Okay, sebelum kita akhiri, I just nak say thank you here for your time. Your fans are waiting for you to sing. Kalau kau tak nyanyi, maksudnya tak lengkap. Okay? Nanti diorang tidur pun tak lena. Malam mengigang-ngigang. Hey! Hey! Kau nak lagu apa? Macam Okay, tu. aku janji untuk kau. Lagu apa nak? Lagu apa-apa je lah. Aku nak lagu Boyz II Men. Lagu apa Eric Boyz II Men? Benet ke? Buat Eric Benet tau. Tapi kau nyanyi lagu Boyz II Men kau nanti dia orang bukan faham pun. Kita je yang enjoy. Okay, dia tak faham. Okay, nyanyi lagu kau lah. Okay. Aku cari jap. Apa lagu dia? Peluang kedua. Okay, aku try Okay, go. Kenapa lagu tu Artis tu apa? Lagu lain tak ada lagu lain? Lagu lain. Begging. Lagu aku yang lain. Oh, lagu kau yang lain. Hari ini. Lagu dia. Peluang kedua. Okay, aku try Okay, go. Kenapa lagu tu Artis tu apa? Lagu lain tak ada lagu lain? Lagu lain. Begging. Lagu aku yang lain. Oh, lagu kau yang lain. Hari ini. Besok. Dah lah aku pilih je lah, aku nyanyi je. Yelah, nyanyilah. Kau suruh tanya aku. Nyanyi je apa-apa. Semua Tak, orang masalahnya suka. sekarang ni aku kena cari dekat ni and aku tak ada minus one dekat komputer ni. Tak ada. Okay, ready? Terasa debar di dada, menahan rasa bila kau ada. Kau buatku terpaku sepertinya diriku yang mau diri kamu. Sambillah kau hadir bagai satu misteri. Ternyata diriku bagai sudah dicamping. Sambillah kau ambangkan hatiku kembali. Ternyata hanya kau aku cintai. Segini Nana, go! Aku
bila kau hadir bagai satu misteri, ternyata diriku bagai sudah dijepit. Dan bila kau hambakan hatiku kembali, ternyata hanya kamu aku cintai. Berganti malam masih terbaca apa yang berlaku pada diriku. Ternyata kau mau diriku selama kau milikku. Oh, Nana. Hey, dan bila Satu, bagai go. misteri, ternyata diriku bagai sudah dijemput. Dan bila kau hambakan hatiku kembali, Hey, ternyata cintai. ternyata yang aku cintai. Eh, dan bila oh, dan Hamba yang aku cintai. yeah. Mata. Guys, tepuk tangan guys. Wow. Hebat kau. Kau duduk je nyanyi kan? Ha? Macam tu tadi. Kan, oh my god, such a talented guy. All the best, Hil Husaini. Tak sabar nak menunggu karya yang terbaru. Bila? InsyaAllah. Banyak sebenarnya yang ada tapi ya sebab apa yang berlaku sekarang ni kita harus hormati, jadi tak apa. Kita try not to pressure everyone. So mungkin selepas ini insyaAllah. InsyaAllah lepas episode habis, you guys just support Hil, follow dia walaupun kadang-kadang dia jauh daripada social media, dia ada, dia baca dia DM korang dan sebagainya. Hil, all the best. Hug and kisses to all the babies. Hi to Tata, hi to all the families. And bless you guys. Boleh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Hil. Bye-bye. Thank you dah. Bye. Dan bila Kau buat hal tu kan nanti kita PM tepi yang kat London. Okay. Bye Hil.